Okay, kita akan tengok jawapan Kita akan tengok jawapan soalan 4 sampai 13 kerja semalam Kerja semalam. So cikgu tadi sudah minta dua kawan kamu tolong bagi jawapan mereka. Okay. So soalan 4 ini cikgu tengok kawan kamu tak buat tak buat apa-apalah sebab dia rasa benda itu sudah dalam keadaan hukum linear. Okay. Dia kata 1 per Y ialah pasti Y A X square B. Boleh. Okay, boleh Ada orang ada jawapan lain? Nak cikgu terangkan? Ada terus potong aja, terus keluar suara. Kamu jangan cakap dalam Zimit. Cikgu sebenarnya tak nampak benda itu. So kamu terus cakap, cikgu saya ada jawapan lain. Cikgu akan terangkan sebab kadang-kala dua-dua jawapan boleh diterima. Okey, soalan 5 kalau kamu tengok sebenarnya pun dia sudah dalam bentuk linear. Okey, dia telah bentuk dalam linear. Hanya yang ini awak kena tulis secara perasingan. Baru awak nampaklah apakah M, apakah S awak. Okey, boleh So betul. Okey Okey, soalan 6. Cikgu tengok apa kawan kamu buat So, mula-mula dia tulis secara turunkan A. Lepas tu dia bagi A. Okey, senang cakap dia bagi A lah. So, kamu ingat bila awak lakukan kerja bagi A, pastikan kita ada 3 sebutan. Ketiga-tiga sebutan kena bahagi A. So, di sini cikgu nampak, okey, yang pertama bagi A dapat 1 per Y. B per X kalau bagi A, B per A X. Betul. Awak bahagi A ke awak bahagi S? Siapa ini dia panggil tadi Frisa. Bahagi A ke bahagi S? Tak tahulah nombor 6 tu saya main tahu je cikgu. Okey, kalau tak cuba tengok ini. A kali 1 per Y. Kalau nak dapat 1 per Y, awak sebenarnya bahagi apa? A kan? Betul tak? Awak nak hilangkan A, awak bahagi A kan? So sepatutnya satu ini kena bahagi apa? Bagi A. Bahagi A lah. Bila pula dia bahagikan dengan X? Boleh? So itu sebabnya bila awak buat kerja ini, khasnya siapa yang tak boleh tengok tulis jawapan punya, cikgu galakkan kamu macam cikgu. Tulis di tepi apa yang awak bahagi. Apa yang awak bahagi. Sebab bila sampai sini, sebab nampak S di sini, kan lupalah sendiri bahagi apa. So tulis di tepi ini, walaupun sini tak ada markah, tapi untuk mengingatkan sendiri, apakah tindakan saya nak buat untuk ketiga-tiga sebutan. Okey Itu kesalahan pertama Okey. Frisa, kalau cikgu tak tengok apa kerja awak di sini, cikgu setakat tengok ini Cikgu setakat tengok ini. Okey, cikgu nak cakap di sini. Okey, ini cikgu nampak dia ialah pemboleh ubah. Ini gabungan ini ialah gabungan kan. So ini pemalas, ini pemboleh ubah, cikgu boleh terima. Yang ini. Cikgu tak payah tengok soalan pun cikgu tahu benda ini adalah salah sebab 1 per AX. Dia ada pemalas, ada pemboleh ubah di dalam itu. Macam mana dia boleh dibawa kolom pemalas? Faham? Apa yang cikgu senarai di sini kalau kamu tengok ni, B, A, B, 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 B. Macam ini logik. Di mana dia merupakan pemalas. Tak semestinya B lah, tapi A pun cikgu boleh terima. Tapi tidak, cikgu tak sepatutnya nampak ada X ataupun Y di bahagian ini. Kalau nampak, sudah pasti benda itu salah. Belum tengok lagi hukum linear pun cikgu akan tahu benda ini salah. Mungkin hukum linear awak betul, tapi cara awak tentukan salah. Tapi pasti something wrong lah. Something wrong. Cikgu cuba tengok grup kedua ni. Dia mesti nampak B, A, B, A, B, B per A. Tak apa. Janji pemalas. Cikgu tak boleh nampak ada X, Y di bawah kolom ini. Kalau nampak ada S, ada Y, itu pasti salah. Contohnya ini cikgu nampak X Okey, itu kesalahan pertama lah. Okey, kesalahan kedua satu ialah bagi A. Okey, sini tak mungkin ada X, Y. Frisa tak apa Okey, ini kita nak belajar aja Okey, lepas itu cikgu nampak di sini awak bawa B bawa ke depan. Okey, awak dapat benda ini. So, Frisa kalau ikut awak
ini ya, katakan buat betul katakan buat betul walaupun sini sepatutnya ialah A lah kan. Sini sepatutnya ialah A lah. Okey. Cikgu nak tanya awak, yang awak angkat ini ayah. Kita warna kuning kan hari tu. Okey, yang awak angkat ini ialah ini, betul? Betul kan? Lepas itu ini warna apa? Warna hijau. Yang awak punya gabungan ialah sebutan tengah-tengah ini ke belakang ini? Yang ini ke ataupun Tengah-tengah. belakang? Okey, yang tengah-tengah ini. Okey. Awak cuba tengok yang cikgu punya ini, awak punya ini ialah P darab 1 per AS. Cuba awak darab 2 ini, tapak ke P darab 1 per AS? A mana pergi? Nampak masalah dia? Okay? Sebab bila kamu kata seputang ini ialah merupakan gabungan, maka sepatutnya bila awak tulis di sini, darab 2 ini akan tapak dia balik. Tapi kita nampak kan, kalau saya darab 2 ini, A sudah hilang. B nampak, okay, B nampak. 1 per S nampak, tapi A sudah hilang. So, Firisa tolong masukkan A. A ini sepatutnya ada di M ke sepatutnya ada di X ini? Kolom kedua ke kolom ketiga ini? Kolom ini. kedua? Kolom kedua sebab dia ialah pemalah. Tapi dia letak di sebelah bawah kan? So, sepatutnya awak tulis B per A lah. B per A. So, sebenarnya yang tengah-tengah ini bukan asing macam ini, tapi kita asing macam ini. B per A 1 per S. Boleh? Hitam terus. Kejap. Okay. Keluar balik. Okay. 1. Okay, ini 1 per Y ya. Okay, boleh ya? Okay. Satu lagi ya. Cikgu cuba tengok apa masalah yang sebelum pada awak deh. Okay, katakan ini awak asal punya 1 per S. Patutnya 1 per A lah. Okay. Maksud awak sebenarnya ini ialah awak punya C kan? Kalau tadi, awak rasa ini ialah C awak. Ini tambah 1 per S. Sampai sini kenapa jadi 1 per AS? Mana datang A ni? Oh, awak terbalikkan 2 ini. Betul? Awak terbalikkan 2 ini. Boleh sebab tengah-tengah ini gabungan punya mesti merupakan MX. Okey, pemalah mesti letak di C. Yang ini tak boleh pindah ke belakang. Boleh ya? Okey ya. Tapi sepatutnya situ ialah A lah ya. So, ini sepatutnya ialah A. So, bila kita tulis di sini 1 per A lah. Boleh? Okey, so itu pembetulan dia. Ada orang ada jawapan lain? Okay. Sebenarnya tindakan tengah-tengah ini bergantung kepada kamu. Tapi awak punya persamaan sepatutnya macam ini. Okay. Kalau kamu tulis kepada saya macam ini pun saya terima sebenarnya. Okay. Awak boleh bagi saya jawapan macam ini ataupun macam ini. Dua-dua diterima. Mana-mana satu. Awak tak asingkan dia pun tak apa sebenarnya. Mana mouse cikgu? Okay. Awak tak asingkan pun tak apa. Awak biarkan macam ini pun cikgu boleh terima. Okay. Tapi belakang ini kalau tak kisahlah awak bagi saya yang ini ke yang belakang ke, sepatutnya ini 1 per Y, ini B per A, ini 1 per S, ini 1 per A. Ada sesiapa nak tanya apa, terus potong cakap aja. Nak cikgu semak awak punya itu, betul ke salah, awak boleh panggil cikgu, lepas tu awak PN jawapan awak. Sebab jawapan boleh lebih daripada satu. Okey Okey, soalan 7. Okey, apa yang cikgu nampak kawan kamu buat? Okey, dia pindah AS tambah B ke sini, Y ke bawah. Boleh. Lepas itu, dia hanya tulis kiri kanan terbalik ajalah. S per Y sama dengan ini. Boleh, tindakan itu tak salah. So, kalau ikut kawan kamu, inilah paksi Y. Okey, inilah gabungan. Di mana diagihkan A di sini, X di sini. Kau nampak kan? A kali S memang dapat AS. Boleh. Okey, ini B. Ini B. Boleh. Boleh Ini tak salah. Iya. Ini B, ini B. Okey, betul. Ini betul semua Cikgu.
Apa dia? Nombor 7 tu kan, boleh tak kalau tu jadikan dua persamaan tu satu per semua? Maksudnya You ada penulisan you tak? ada. PN cikgu? Kita tengok jawapan daripada kawan kamu. Tujuh kata kadang-kadang kerja kita lebih daripada satu. Okey. Sudah? Okey, sampai. Okay, kita tengok soalan. Tadi soalan berapa cikgu ni perupa ni? 7. Okey, soalan 7. Okey, maksudnya awak buat satu per. Boleh? Lepas tu, ini maksudnya Saya darabkan boleh. Ini maksudnya 1 bagi S per AS tambah B kan. So, bila darab dia jadi terbalik tulis. Boleh. Lepas itu, awak darab S. Boleh. Jawapan serupa juga kan? Tapi tindakan awak tak salah. Okey. Boleh. Boleh Hanya kaedah ini kaedah ini sebenarnya lebih senang kita buat macam ini. Soalan apa? Soalan 7 tadi. Lupa lagi. Okey, soalan 7 ini Ilya punya kaedah sebenarnya lebih senang cikgu buat macam ini aja. Idea samalah tapi mana soalan 7? Okey. Y sama dengan X, AX tambah B. Apa yang awak buat macam ini? Awak tukar ini jadi Y per 1. Okey. Lepas tu, dua-dua terbalikkan dia. Maksudnya ini 1 per Y sama dengan tak boleh. Okey, memang pakai you punya cara lah. Bukan pakai ini. Sorry, bukan ini. Okey. Boleh. Ila you punya cara boleh. Jawapan pun serupa juga. Itu yang cikgu kata kadang tindakan kita berlainan. Tak apa. Jawapan pun serupa. Okey, tak ada masalah. Okey, soalan 8. Okey, soalan 8, kawan kamu pergi buat darab X So dia dapat AS. So ingat dia setiap sebutan kena darab X. So dia kata ini pasi Y. Ini pasi Y. Ini ialah gabungan. Ini A, ini X kuasa 2, ini B. Okey, betul Ya. Ada apa terus cakap dia? Okey, soalan 9. Dia pergi darab X kuasa 2. Kenapa kawan kamu tahu buat kerja ini? Sebab cikgu sudah bagi tips di sini sebenarnya. Okey. So, kawan kamu pergi darab X kuasa 2 kepada semua sebutan Okey, betul. So, inilah gabungan A, X. Okey, betul. Okey, soalan 10. Original punya soalan macam ini. So, kawan kamu pun sebab cikgu tak bagi. Okey, tak apa. Ini, cikgu bagi ini kan? Cikgu bagi ini kepada awak. So, kawan kamu nampak ialah untuk tapak benda ini, dia pergi darab ini. Okey, dia pergi darab ini. Ingatlah macam cikgu cakap, darab mesti semua sebutan darab. So, bila ini darab tapak ini cert S, kalau darab cert S, kita tapak X lah. Ini kalau darab, habislah. Okey, betul? So, ini pasi Y, ini A, gabung ini AS lah. Ini B. Okey, betul. So, soalan 4 sampai 10, ada apa lagi kamu nak tanya? Okey Kita tengok soalan 11. Okey, soalan 11 cikgu kata nak Y. So, tindakan kita ialah bagi X lah kan? Kawan-kawan ada tulis di tepi. Sorry, tak nampak. So, tindakan kita ialah bagi X Bagi X. So, ini bagi S, ini bagi S, ini bagi S. Okey, betul. So, inilah Y. Okey, inilah gabungan. So, kamu kalau nak tulis semula persamaan kamu supaya nampak gabungan dengan jelas, macam ini pun boleh. Tapi atas ini pun sudah mencukupi nak tulis bawah pun boleh, tak nak pun tak apa Janji awak kalau cikgu tanya awak tahu A awak ialah keturunan, 1 per S ialah pasi X awak.
Okey, C awak ialah B. Betul? Okey, betul. Okey, soalan 12. Kawan kamu pergi buat pagi AS lah supaya nak dapat Y kan. Kita pagi AS. Ini okey, pagi A. Kejap. Ini. Okey, seputang ini pagi AS betul. Ini. X kalau pagi AS. Ini tadi cikgu saya panggil siapa lah? Ashiki. Shiki. A pagi AX. Maksudnya A darat 1 per AX. okey, 1 per AX. Kalau awak ringkaskan, 1 per A. bukan A kan? Sepatutnya 1 per A. Boleh ya? Okey, so BY pagi AX memang tak boleh buat apa-apa lah. Okey ya? So, ini saja silap dia lah. So, Y ialah ini P per, ini awak darat 2 ini, boleh ke awak dapat ini? Tak. Sepatutnya YX. okey. Yang ini sepatut Y di atas, X di bawah. Hati-hati. Cuai kan? So pastikan darat 2 ini tapak ini balik dan ini mesti merupakan pemalar, ini mesti merupakan pemboleh ubah. So ini 1 per A lah boleh ya. So hukum salah sini ringkas tak betul. Kemudian cara agihkan ini tak betul. Boleh ya? Kadang-kadang soalan jenis ini kalau kamu malas nak tulis banyak-banyak ni sebenarnya awak boleh buat macam ini. Okey, awak kan sudah saling soalan. So bila awak nak bagi AX, sebab sini tak ada pecahan langsung. So awak boleh buat macam ini. Bahagi AX, bahagi AX, bahagi AX. Lepas tu awak tulis baris sini. So awak nampak kan? Awak akan nampak. Okey, ini dengan ini potong tapak Y. Ini dengan ini potong tapak A di sebelah bawah. Ini tak tapak apa-apa. Tak boleh potong apa-apa. Macam ni. Boleh awak buat macam ini. Daripada tulis di tepi, kita tak berapa nampak benda itu di bawah. Okey, soalan 13. Okey, kita pun sama juga bahagi X kuasa 2. So kalau nak susah nak tengok, awak boleh terus buat macam ini aja. Kan awak susah saling soalan, awak buat macam inilah. Tengok ada tak sebab. Okey, so ini dengan ini tapak Y betul. Ini dengan ini tapak B. Kali ini B memang di atas. So betul. Yang ini tak boleh potong apa-apa. So okey. So ini Y. Ini C. Okey, gabungan kamu. Okey, betul. So darat 2 ini mesti tapak ini. Okey. Dan kalau macam cikgu kata kalau ada tolak, biarlah letak tolak itu bagi kepada kecerunan daripada bagi ke belakang. So ini negatif. Okey, betul. So sama juga untuk persamaan ini. Kalau siapa nak tulis jawapan kamu dalam keadaan sudah asingkan, itu awak nak bagi saya Y sama dengan P tolak A 1 per X kuasa 2 pun cikgu terima. Tapi mencukupi dengan apa yang di atas ini. Hanya siapa nak tulis ini pun tak salah. Tulis macam ini lagi jelas nampaklah. Inilah awak punya pasi S, inilah awak punya kecerunan. Tapi tulis macam ini pun dianggap boleh tahu. So habis. Ini latihan semalam. Ada apa nak tanya tentang latihan semalam? So kalau betul awak boleh semak sendiri. Kalau salah, awak boleh betulkanlah. Sebenarnya walaupun cikgu kata soalan hukum linear ini ada banyak jawapan, tapi dalam jadual yang cikgu bagi itu sebenarnya itu sajalah jawapan yang ada. Awak punya penulisan di sini mungkin beza macam soalan 7 tadi, Farisa dengan Ilya, cara penulisan dia berlainan. Tapi baris tak akhir memang sama. Dan awak akan agihkan sama. Itu sebabnya kamu tengok kenapa ada berapa soalan cikgu letak huruf. Ada berapa soalan cikgu tak letak huruf. Sebab cikgu letak huruf supaya standardkan awak punya jawapan. Okey. Dan dalam exam ataupun dalam latihan kita ataupun dalam exam, kebanyakan masa soalan memang beritahu kita apakah pasi Y kita. Khasnya yang apa yang awak nampak dalam kertas yang awak buat hari itu, yang lukis graf tu, awak tengok dalam soalan itu dia beritahu kita blokkan graf ini melawan graf ini. So sebenarnya dia telah memberitahu awak dua maklumat, iaitu apakah pasi Y, apakah pasi S awak. Dia bagi dua pun.
Dia bagi 2 kepada awak sudah. Okey So hari ini kita pergi lagi satu lagi bahagian. Masih benda yang sama. Cikgu bagi satu benda yang asalnya dia bukan satu linear. Yang asalnya dia bukan satu benda yang linear. Macam mana kita nak ubahkan kepada bentuk linear. Tapi kali ini untuk kumpulan ini kita akan melibatkan logaritma. Okey, kita akan melibatkan logaritma untuk 14 sampai berapa? Untuk 14 sampai 18 dia melibatkan logaritma. Okey, masalahnya cikgu macam mana nak asingkan ini soalan melibatkan logaritma ke tak melibatkan logaritma. Okey, pertama yang awak boleh nampak ialah kalau soalan itu ada beritahu awak lukiskan satu graf log apa lawang apa. Dalam nama paksi tu, paksi Y dan paksi X itu tak kisah, tak semestinya kedua-dua. Salah satu mencukupi. Mungkin pada paksi Y, mungkin pada paksi S. Awak sudah nampak benda itu ada log. Fahamlah. Nak buat ini kepada hukum linear mesti melibatkan logaritma. Okay? Mesti melibatkan logaritma. Itu satu cara awak boleh tahu kalau soalan ada bagi maklumat tentang paksi Y ataupun paksi X. Okey, so cikgu nak awak tengok latihan 6.1b yang awak sudah lukis 3 graf. Tapi cikgu hanya nak awak buka kepada muka surat itu saja. Tak payah tengok graf awak, buka kepada muka surat. Itu muka surat 2 awak. Okey, muka surat 2 awak. Okey. Amira? Ya, cikgu. Beritahu saya soalan 1, 2, 3. Yang mana satu ialah kumpulan ini punya. Maksudnya kita akan melibatkan logaritma. Soalan 2 dengan 3. Okay. So itu satu cara kita boleh tahu dengan cepat. Kamu tengok graf yang dia minta kita plot itu. Awak nampak ada log. Tapi sebenarnya tak semestinya hanya log Y. Kadang-kadang Y okey. Tapi paksi S itu ada log. Itu pun kita tahu. Oh, ini soalan saya akan gunakan logaritmakan. Logaritma lah. Okey, itu satu cara. Okey, kalau soalan ini tak bagi maklumat di sini, habis. Macam mana saya nak tahu benda ini nak pakai logaritma? Apa yang awak pergi tengok ialah, cuba tengok semua persamaan 14 sampai, mana 18 cikgu? Oh, sebab di bawah. Kejap, cikgu hantar dia ke bawah kejap. Ataupun awak boleh tengok modul awak. Cuba tengok soalan 14, 15 sampai 18. Cuba tengok dalam itu mesti melibatkan nombor indeks, nombor yang ada kuasa. Okey, sebagai contohnya soalan 14 ini awak nampak di sini. B kuasa X. Kalau soalan 15, X kuasa B. Okey. So, kita akan tahu kita akan melibatkan 5 kalau soalan itu ada nombor indeks. Ada nombor indeks. Bukan setakat nombor indeks saja. Ada nombor indeks. Dan nombor indeks itu, okey, nombor indeks itu ada pemala. Okey, kalau sebahagian kuasa punya, kita ada 2 bahagian. Kita ada bahagian asas kita dan kita ada bahagian kuasa dia. Okey, kalau bahagian asas itu, kamu nampak nombor ataupun pemala yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Maksudnya, cikgu akan letak huruf lah. Contohnya soalan ini cikgu letak B. Cikgu letak B. Okey. Kemudian tengok bahagian kuasa itu. Bahagian kuasa itu awak nampak pemboleh ubah. Ataupun pemala yang tidak diketahui. Ataupun macam mana cikgu nak cakap Kalau sekarang atas ini ialah pemboleh ubah, bawah ini cikgu tak kisah. Dia nombor ke, dia pemala tidak diketahui ke, ini soalan saya perlu buat logaritma. Okey. Kalau kamu nampak awak punya kuasa ialah satu pemala yang tidak diketahui nilai, saya tak payah tengok tepi sini lah.
dia automatik sudah akan jadi satu nombor satu soalan yang melibatkan logam 5. Okey, maksud saya di sini kalau soalan 14 apa yang awak nampak, okey, ini ialah pemboleh ubah, yang bawah ini ialah pemala yang tidak diketahui. So soalan 14 kita jatuh ini, dia ialah pemboleh ubah dan pemala yang tidak diketahui. Itu sebabnya kenapa soalan ini saya perlu pakai logam 5. Okey, kejap tengok cikgu boleh copy dah. Okay. Kalau soalan 15, kalau soalan 15, apa yang awak nampak ialah awak punya ini, okey, tak ada ni, yang ini. Yang awak punya ini ialah pemala yang tidak diketahui. Bila dia ialah pemala yang tidak diketahui, di sini sama ada cikgu bagi nombor ke, cikgu bagi pemala yang tidak biasanya tak berlaku dua-dua pemala yang tidak diketahui. Sama ada cikgu bagi awak nombor ke, cikgu bagi awak pemboleh ubah ke, ini ialah soalan saya perlu buat logam 5. Ini soalan saya perlu buat logam 5. Okay, soalan ini soalan ini apa yang awak nampak ialah okey, nombor yang kita nak tengok ialah nombor ini nombor yang kita tengok ialah nombor ini. So kalau kamu tengok sebelah bawah dia, ialah pemala yang tidak diketahui, yang atas ini ialah pemboleh ubah. Macam cikgu kata kalau atas ini ialah pemboleh ubah, tak kisahlah apa asas kamu, ini soalan yang saya perlu buat logam 5. Begitu juga dengan ini kalau kamu tengok atas ini ialah pemala yang tidak diketahui. Yang bawah ini pemboleh ubah ke pemala ke pun memang kita kena buatlah logam 5. Okey. Kalau soalan 18, kalau awak tengok ini, lagi teruk keadaan dia, atas ini ada pemboleh ubah, ada pemala yang tidak diketahui. Ini soalan saya perlu buat logam 5. Boleh Tapi biasanya kita sangat senang tahu itu soalan perlu buat logam 5 sebab tis di sebelah sini. Di mana cikgu sudah bagi awak ini ialah pasi apa lawan pasi apa. Ataupun kalau kamu tengok cikgu grow sekejap awak cuba tengok muka surat muka surat 8, modul kamu muka surat 8. Cikgu ada soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Kalau kamu, satu cara ialah kita memang tengok ini untuk tahu dia adalah logam 5 ataupun tidak. Tapi cikgu akan cakap macam ini, kalau soalan ini sama ada dia bagi arahan macam kita nampak tadi, brok apa lawan apa, ataupun soalan ini dia tak suruh kita brok, tapi dia sudah bagi graf di situ. Dan di graf situ sebenarnya awak nampak kan pasi Y dan pasi X dia. Tak payahlah pergi kaji ini pun sebab dia sebenarnya sudah bagi tips yang sangat jelas. Okey, so untuk muka surat 8 soalan 4, 5, 6. Yang mana satu akan melibatkan logam 5? Ain? Muka surat 8. Soalan 4 dengan 6. Soalan 4 dengan 6. Tak payah tengok persamaan. Sebenarnya tengok persamaan lebih susah untuk tahu. Sebab banyak benda nak kaji. Paling senang ialah soalan itu sama ada dia ada arahan suruh kita lukis graf ataupun macam inilah dia ada graf letak di tepi. Kalau dia ada graf letak di situ, tengok graf punya nama pasi Y dan pasi X. Boleh Okey. Buka orang. Haras? Ya, cikgu. Muka surat 9. Soalan 7, 8, 9 yang mana melibatkan logam 5? Yang mana akan melibatkan logam 5? Intan 8 dengan 9. Okey, 8 dan 9, betul. Okey, Intan muka surat 7 yang mana akan melibatkan logam 5? Ada tak yang melibatkan logam 5? Tak ada. Tak ada. Sangat senang kita tahu. Adam, muka surat 10
Yang mana melibatkan logam 5? Soalan 12. Soalan 12. Itu sangat senang kita tahu logam 5 dia lah. Kalau lukis graf itu tengok arahan dia. Sekali-sekala saja soalan bagi maklumat ini tanpa apa-apa tentang di belakang. Jarang berlaku sebenarnya. 10 kali soalan ini keluarkan mungkin hanya 1 kali je. Saya rasa tak sampai pun. Mungkin 20 kali dia keluar soalan. Sekali saja dia akan bagi ini langsung tak bagi apa-apa tips. Kebanyakan masa tips diberi daripada graf yang dia bagi ataupun daripada graf yang dia minta kita lukis. Okey, so itu pertama. Kamu tahu soalan ini akan melibatkan logam 5. Okey, kerja kedua yang awak perlu tahu ialah macam mana logam 5 itu digunakan. Bila sudah tahu, okey saya nak pakai logam 5. Okey, bila nak pakai logam 5, macam mana pula satu lagi masalah kita macam mana pula kerja dia. Nak turun pun tak boleh. Tak apalah. Okey. So di sini kita akan melibatkan hukum-hukum logam 5. Dengar ini pun sudah takut kan. Ingat lagi ke apakah hukum-hukum logam 5? Okey, dalam senarai rumus SPM nanti, okey, cikgu tengok kejap dalam senarai rumus SPM, mana saya punya itu? Okey, dalam senarai rumus SPM, hukum logam 5 yang akan diberi kepada kita satu saja, iaitu melibatkan pertukaran asas punya, iaitu log AB sama dengan log CB bahagi log CA. Dalam tajuk ini, kita sangat-sangat jarang. Cikgu dalam ingatan saya tak pernah lagi. Okey, kita gunakan hukum ini. Sebab soalan ini, awak yang ujukan logam 5, asalnya tak ada logam 5. So, buat apa kita nak buat kerja tukar asas? Kan, you nak logam 5 apa? You letak awal-awal you letak logam 5 perkenaan. Maksud saya, kalau sekarang saya nak logam 5 yang terlibat itu ialah logam 5 asas 10. Awal-awal lah saya letak logam 5 asas 10. Daripada nak pergi tukar logam 5 asas 2. Nanti tambah lagi satu langkah untuk tukar asas. Tak payah. Itu sebabnya dalam tajuk hukum linear, rumus ini sebenarnya jarang kita pakai sebab kita awal-awal sudah setting logam 5 kita dalam keadaan yang kita nak. So kita tidak gunakan rumus yang ada dalam senarai rumus. Tapi kalau kamu ingat, hukum logam 5 ada 4. Dia bagi 1 saja. Ada lagi 3. Siapa boleh ingat? Apakah hukum logam 5 yang kamu boleh ingat? Lalu kalau tanya ini, kena tanya Ilya ya. Ilya, ingat? Ingat. Apa dia? Log AMN tu sama dengan log AM tambah dengan log AN. Okey. Lepas tu? Lepas tu bahagi log AM per N sama dengan log AM tolak log N. Okey, betul. Satu lagi? Kuasa log AM kuasa N sama dengan N dekat log AN. Okey. So, untuk tajuk ini, kita akan gunakan 3 hukum ini. Hukum keempat yang ada dalam senarai rumus jarang dipakai. Kita akan gunakan 3 ini dan arah sentiasa yang kita nampak arah ini. So, walaupun mungkin awal semasa cikgu belajar ajar logam 5, mungkin tak berapa suka logam 5, tapi untuk hukum linear punya logam 5 saya tak rumit sebab dia tiap-tiap kali arah ini. Okay? Jarang cikgu nampak soalan yang arah terbalik punya. Kebanyakan masa ialah arah ini. So, maksudnya apa yang kita akan buat bila melibatkan logam 5, okay? Bila melibatkan logam 5, langkah pertama kita kita kena wujudkan logam 5 dulu sebab persamaan asal dia tak ada logam 5. So, langkah pertama kita selalu ialah kita logam 5kan kedua-dua belah. Supaya wujud logam 5. Okey? So, contohnya kalau soalan pertama ini cikgu akan buatlah. Cikgu logam 5 kan kedua-dua belah. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1.
Okey. Dan logam 5 yang terlibat di sini sepatutnya asas berapa? Okey. Sebenarnya sesuka hati awak. Kalau awak kata dia asas 10, dia asas 10 lah. Kalau awak kata dia asas 2, asas 2 lah. Okey. Biasa punya keadaan Biasa punya keadaan. Okey. Kalau soalan itu minta awak lukis graf punya, maka biasanya kita akan pilih asas 10. Alasan senang saja. Asas 10 boleh tekan dalam kalkulator. Cikgu rasa awak sudah pernah lukis 3 graf. Awak sepatutnya sudah pernah lukis 5 graf kan? Dan dalam 5 graf mesti awak pernah jumpa soalan yang minta yang ada logam 5 punya. Awak nampak? Logam 5 yang di situ semua logam 5 asas 10. Semua logam 5 asas 10. Kenapa? Sebab nak tekan kalkulator dengan senang. Itu saja alasan dia. Memang itu alasan dia lah. Bukan cikgu bergurau. Memang itu alasan dia. Tapi kalau soalan sekarang bukan minta awak lukis graf punya, tapi dia bagi lakaran graf punya. Macam tadi cikgu tanya berapa orang tu kan, cikgu kata mana satu melipatkan logam 5. Dalam soalan tu awak nampak ada satu lakaran graf di situ. Okey. Kalau soalan itu ada lakaran graf, maka ikut graf tersebut. Apa maksudnya? Okey, cuba awak buka balik modul kamu muka surat. Okey, muka surat tadi berapa? Okey, muka surat 7 tadi kata tak ada logam 5 kan? Okey, muka surat 8. Muka surat 8. Okey, soalan 4. Kamu nampak dalam lakaran graf itu, dia punya logam 5 asas dia berapa? Asas dia berapa? Kali bawah lah ya. Okey, Ain, asas dia berapa? 10. 10. Maksudnya nanti kalau kita nak jawab soalan 4 tersebut, okey, ataupun cikgu scroll kepada dia. Sekejap, mana dia? Soalan 4. So, awak nampak dia asas 10. Maksudnya nanti kalau awak nak buat kerja logam 5 kan kedua-dua belah kepada persamaan ini, kita pilih asas 10 lah. Itu maksudnya. Okey, ada ni soalan 6. Logam 5 kita nak pilih asas apa kalau untuk soalan ini? Asas 10. Asas 10 sebab ini. Sebab ini. Okey, mana ada lagi? 7 tak ada. Okey, soalan 8, Farisa, asas berapa? Asas 10. 10. Tengok ada asas lain tak? Okey, soalan 9, Ashikin? 10. 10. Okey, 10 bukan, 11 bukan. Okey, 12. Anissa boleh cakap, Anissa? Bukan Anissa, Amira, sorry. Amira? Asas 10. Asas 10. Oh, tak ada. Cikgu tak ada bagi contoh yang bukan asas 10 ke? Ini. Sudah sengit sikit ya, tak apa. Ini. Kalau ini, Izzat sepatutnya pakai asas apa? Kalau awak nampak pasi Y awak nama macam ini. Tak awak tahu kan soalan ini saya akan melibatkan logam 5. So, untuk kali ini logam 5 saya sepatutnya asas berapa? Izzat? Ada kan? Izzat? Hilang. Haras? Ya. Kalau soalan ini saya nampak, soalan ini kan awak nampak logam 5. So awak tahu nak buat nanti saya mesti melipatkan logam 5 kan kedua-dua belah. Tapi logam 5 saya sepatutnya asas berapa? Untuk contoh satu ini. Awak nampak dia macam ini. Tak pasti cikgu. Tengok saja logam 5 ini asas apa? Cikgu, asas 4 cikgu. Okey. Nampak 4 maksudnya nanti kalau saya nak logam 5 kan kedua-dua belah, saya letaklah asas 4. Okey. Maksud saya, okey sorry, kena keluar atas balik ya. Pening sikit awak. Okey. Mana dia? Okey. So bila kamu nak logam 5 kan kedua-dua belah, kalau macam contoh satu tadi, awak letak sini 4. Supaya nanti tak payahlah pakai formula ini, tukar lagi kepada asas yang kita nak merumitkan keadaan. Boleh ya?
Tapi cikgu tidak menafikanlah kalau kamu tengok kebanyakan masa ialah asas 10. Kebanyakan masa ialah asas 10. Tapi memang ada soalan, okey, 10 soalan ada sekali ke 2 kali dia buka asas 10. Memang ada So langkah pertama kita wujudkan logam 5 dulu. So lepas itu kerja awak ialah cuba tengok ada tak hubungan darat, hubungan bahagi, hubungan kuasa dalam logam 5 awak. Kalau ada, kita gunakan hukum yang ada untuk asingkan dia. Untuk asingkan dia. So, Intan. Untuk sebelah kiri ada tak masalah ini? Darat, bahagi dan kuasa? Tak ada. Tak ada. Untuk sebelah kanan? Dia ada kuasa dengan darab. Dia ada kuasa. Kalau macam tu ini kita ada 2. Kita ada 2. Satu kita ada satu dia ada darat, satu dia ada kuasa. Boleh? Ini dia. Dia ada darat, dia ada kuasa. Dia ada darat, dia ada kuasa. So maksudnya kita akan gunakan hukum 1 dan hukum 3 untuk asingkan dia. Mana satu nak pakai dulu? Kalau kita nak huraikan dia. 1. Kita bukan nak kira tau, kita nak buka. Kamu sentiasa ingat kita akan buat 3 dulu, baru 1, 2. Sebab kerja ini seolah-olah cikgu salah. 1 betul. Cikgu terbalik cakap. Sorry. Awak betul. Sorry. Kita selalu kena buat ini dulu. Kita kena buat ini dulu, baru buat ini. Ini diutamakan, kemudian baru ini. Sebab kita nak hurai. Kalau kita nak kira, kita akan kira kuasa dulu. Tapi kalau kita nak buka benda itu, kita akan buat ini dulu, baru buat bawah. Kecuali ada kurungan di sini. Kalau ada kurungan di sini, tak ada pilihan lah. Kita kena buat kuasa dulu. Kalau tidak, kita selalu buat darat bahagi dulu, baru buat kuasa. Intan kita buat dia. Awak ingat rumus ini boleh ingat? Sebab kita grow ni. Boleh ingat Boleh kan? Boleh cuba gunakan rumus 1 tadi. So ini akan jadi apa? Log 10A tambah kuasa tu buat pergi depan. Kita slow sikit lah. Kawan kamu tak boleh. Log 10 B kuasa B X. kuasa X. Lepas tu baru kita gunakan rumus 3. So kalau gunakan rumus 3, log 10Y sama dengan log 10A tambah X log 10B. Dalam exam memang cikgu benarkan kamu tidak tulis baris ini terus bagi cikgu baris ini. Boleh. Sebenarnya kalau kamu lama-lama kalau sudah pandai buat, awak kan tengok ini aja lah. Biasanya kita senang aja. Ini nampak darat, kita buat tambah. Lepas tu kamu tengok S ini, siapa punya? B punya. So kita letak di depan B punya. Kalau kamu faham cikgu cakap apa. Kalau tidak faham, awak buatlah baris demi baris. So Intan sambung So kalau kamu tengok sebutan pertama ini, pemboleh ubah, gabungan, pemalah. Yang dekat Y. Tekat Y. Boleh. Boleh. Tekat Y. So ini ialah log 10Y. Gabungan punya ialah mana satu ialah log 10A ke S log B. Maksud saya ini. Ialah mana satu? Yang tengah-tengah ini ke yang belakang ini? Belakang. Yang belakang. Siapa ialah M? Log 10B. Log 10B. Ingat dia, log selalu ikut orang belakang dia. So kalau kamu nak letak B di sini, minta maaf lah, log tolong ikut dia. So apakah X kamu? X. Bila kamu buat ini, satu lagi awak kena hati-hati ialah tanda ini. Kalau tanda ini, katakan tanda ini ialah tolak. Cikgu sepatutnya letak tolak di mana? Di tempat M ke tempat X? Maksud saya katakan tapi bukanlah Katakan sekarang kalau saya punya macam ini.
Maka awas sini log kalau tadi kita akan kata ini log 10B, ini X kan. Cikgu nak tanya, negatif ini nak letak di mana? Letak di depan ke letak di belakang? Depan. Depan. Faham? Macam awak buat soalan, tadi ada satu soalan pun macam tu kan. Soalan apa yang ada negatif punya? Soalan 2 dalam contoh semalam ataupun soalan 13. Okay, soalan 13 tu negatif selalu kita bagi saja kepada M daripada bagi kepada belakang ya. Boleh So kalau ada negatif, okay. Kenapa dah hilang? Okay, kalau ada negatif awak letak di depan daripada letak di belakang, dan jangan lupa letak kalau ada tolak. Hati-hati dengan dia Selalu orang lupa tolak itu. Ini bukan jawapan dia lah. Okay. So apakah siawat? Log 10A. Ya, log 10A. Boleh? Okay. Ilya? Soalan 15. Langkah pertama. Tulis log. Okay, tulis log. Okay. So kalau soalan tak sebut apa-apa, cikgu galakkan asas 10 lah. Nanti nak tekan kalkulator pun senang. Okay, kalau soalan ada lakaran graf, tengok lakaran graf kita ataupun arahan dia. Okay, langkah seterusnya. Yang mana satu kena pakai hukum? Yang depan ke yang belakang? Depan ini ke belakang ini? Yang belakang. Okay, yang belakang itu kita pakai hukum Depan tak kacau, cikgu tulis balik. Okay, belakang jadi? Log 10A tambah B log 10X. So kalau kamu nak buat cepat pun boleh So AS ini hubungan dia darab. So kita asingkan dengan tambah. A di sini, X di sini. Lepas tu B ini siapa punya? X punya. So kita letak di belakang yang untuk X punya inilah. Okay. So kolom ini nak isi apa? Log 10Y. Okay, betul. Log 10Y. Okay. Yang mana satu merupakan gabungan? Tengah-tengah ini ke belakang ini? Belakang. Okey, belakang Belakang itu merupakan gabungan. Okey. So apakah M kamu? B. Log Okey, 10X. Okay, log 10X. Okey, hujung sekali. Log 10A. Okey, log 10A. Okey. So kerja untuk hari ini ialah soalan 16, 17 dan 18 Okey, 16, 17 dan 18. Sama juga jawapan ini cikgu akan minta awak hantar pada hari Khamis. Biasanya cikgu akan tengok siapa masuk cepat itu, cikgu suruh dia PM macam tadilah, nanti cikgu terangkan. Okey, satu lagi cikgu nak beritahu kamu di sini bila kita kata kita buat kerja logalimakan kedua-dua belah, tidak ada orang wajibkan logalima itu mesti letak di mana. Kalau kamu, maksud saya macam ini, kalau kamu tengok soalan 14 ini, logalima wujud di sini, dan di sini. Tapi bila sampai soalan 15, dia wujud di sini, dan di sini. Tak tentu punya. Maksudnya, bila saya gunakan logalimakan kedua-dua belah, tidak ada orang wajibkan, okey, sini mesti ada logalima, okey, kolom ini mesti ada logalima. Tak. Tak. Boleh berlaku, tengok kalau soalan 14 dia wujud di kolom 1, 2 dan 4. Kalau ini dia wujud di kolom 1 dan 3 dan 4. Ikut keadaan. Maksudnya awak buat ajalah, awak buat saja. Dari situ awak tentukan dia. Ingat log selalu ikut orang belakang. Log selalu ikut orang belakang dia. So kalau orang belakang dia ialah sepatutnya jatuh di tempat pasi S, log terpaksa letak di situlah. Kalau soalan ini, belakang log itu ialah B. Untuk B ni saya sepatutnya letak di tempat M. So sorry lah, log kena ikut B. Letak di kolom M ini dan bukan kolom belakang dia. Boleh So log akan boleh wujud di mana-mana satu kolom. Tak ada orang wajibkan. Okey, kolom pertama wajib ada log. Kolom kedua wajib tak ada. Tak ada. Dia boleh lompat-lompat. Boleh lompat-lompat. Okey. Walaupun kebanyakan masa yang cikgu nampak yang pertama ini ada.
Tapi adakah pasti? Mesti ada? Tak. Boleh mungkin tak ada. Walaupun dalam ingatan saya tak ingat ada soalan yang cikgu jumpa yang tepang itu bukan log punya. Tapi sebenarnya boleh berlaku. Boleh berlaku. So itu untuk hari ini. Kejap ya. So sekejap aja 3